Kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Nanti insya-Allah ada masa kita akan keluarkan pengajaran-pengajaran daripada ayat 33 sampai ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adan dan kaum Ad, wa Samud dan kaum Samud. Apa maksud ni? Keluar-keluar kaum Ad dan kaum Samud. Maksud dia ialah ayat ni bersama dengan ayat sebelum. Kalau sebelum Allah kata apa? Ayat 37. Allah binasakan kaum Nabi Lot. Sambungannya Allah bagi tahu kami juga telah binasakan kaum Ad dan kaum Samud. Okey, kaum Ad ni siapa nabinya? Apa dia? Hud. Nabinya adalah Nabi Hud. Kaum Samud nabinya kaum Samud siapa nabinya? Saleh. Jadi Ad nabinya Hud. Samud kaum nabinya Saleh. Okey, di mana kaum Ad? Tempatnya di mana? Di mana? Di Yaman. Di Yaman. Hud tempatnya di Yaman. Kaum Nabi Saleh, kaum Samud, Madain Saleh. Madain Saleh di mana? Bukan. Makcik ni selalu pergi Jordan ya? Tak, di Saudi Arabia. Mesti tak pernah pergi Saudi kan? Dia tempatnya dekat dengan Tabuk. Tempatnya dekat dengan Tabuk dan tak jauh dengan apa tadi? Kaum apa? Madian. Jadi kaum Samud di Saudi lah. Okey. Allah binasakan kaum semua ni. Kalau sebelum ni kaum Nabi Lot, seterusnya Allah binasakan kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Apa kelebihan kaum Ad? Apa kelebihan dia? Kaum yang paling kuat fizikalnya yang Allah cipta. Paling kuat Kuatnya apa? Dia boleh pahat gunung yang kuat untuk menjadi rumah. Ada orang angkut batu kat gunung pergi buat rumah kat lain. Tapi kaum Ad tak, dia pahat gunung tu jadikan rumah. Ada bilik, ada ruang dapur, ada tempat tetamu. Sekarang tak boleh. Sehingga dia berbangga, dia kata man asyaddu minna quwwah. Allah rakam dalam Quran surah Fussilat sampai menyebabkan kaum Ad sombong. Sombong dengan apa? Kekuatan dia. Dia tanya man asyaddu minna quwwatan. Surah Fussilat ayat 15. Cuba terjemah. Man, siapa? Asyaddu, lebih kuat, lebih hebat, minna, dari kami, kekuatan. Siapa lagi? Allah jawab apa? Yang lebih kuat daripada kamu ialah yang mencipta kamu. Betul tak? Kalau kaum Ad kuat, pencipta dia, otak dia tak boleh nak fikir. Kan?
Jadi Allah binasakan kaum yang berbangga dengan kekuatan. Dengan apa Allah binasakan mereka? Kaum Ad. Fa amma samudu fa ahliku bitaghiyah wa amma adun fa ahliku birihin. Ad Allah binasakan dengan angin. Angin lah. Angin ni adalah makhluk Allah yang paling lembut kan? Kalau pagi-pagi angin menempuhi kita, kita rasa nyaman je. Tapi dengan makhluk yang lembut itulah Allah binasakan makhluk yang terkuat. Sebab apa? Sebab Allah hebat. Bila Allah hebat, tak perlu kekuatan yang luar biasa untuk binasakan makhluk yang kuat. Kemudian kaum Samud, Allah binasakan dengan apa? Bitaghiyah, dengan pekikan, dengan suara. Suara je. Semuanya mati bergelimpangan. Kita kalau kita menjeritkan, berapa orang mati? Kita pingsan. Ataupun kalau bukan orang lah, ada semut 5 ekor kat depan, kita pun menjerit, berapa ekor mati? Semut dono je kan. Sebab apa? Kita makhluk. Tapi Allah menjerit kepada kaum Samud, berapa orang mati? Semua mati. Okey. Allah kata apa? Qad tabayyana. Sesungguhnya tabayyan, telah tabayyan. Kalau masdar dia tabayyun. Biasa dengar tak tabayyun? Apa makna? Telah jelas. Apa yang jelas? Telah jelas, telah nyata. Lakum, bagi kamu. Kamu ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Makna kesan kaum Ad dan Samud yang dibinasakan, kesannya cukup jelas. Kepada siapa? Orang musyrikin Mekah. Min masakinihim, dari masakin, tempat tinggal mereka. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kesan Allah binasakan kaum Samud dan kaum Ad cukup jelas kepada orang musyrikin. Apa maksud cukup jelas? Cuba buka surah As-Saffat. Ayat 178. As-Saffat. Ada, betul. 178. As-Saffat. Oh. Ada ke dalam. Oh. Betul? Tak jumpa? Tak jumpa? 137. Kalau rasa tak ada kaitan, mana dah faham tu? 137. Wa innakum
Wa innakum latamurruna alaihim musbihina. Lepas tu? Billaili wa billaili afala tengok ayat Quran. Pendek je, tapi kalau orang ada akal, dia boleh sedar, dia boleh kembali kepada Allah. Allah kata apa? Wa innakum, sesungguhnya kamu, iaitu orang musyrikin Mekah, latamurruna. Tamurru makna melintasi, melalui. Allah guna harfu taukid, lam. Pasti kamu sentiasa melalui, alaihim, ke atas mereka ni. Siapa ni? Ad dan Samud. Orang Mekah kat mana? Ni. Sini Mekah. Dia orang Mekah ni, dia cari makan di mana? Dia bercucuk tanam ke? Ada tanam kelapa sawit ke? Apa sumber pendapatan orang Mekah? Berniaga kan? Berniaga ke mana? Syam. Syam kat atas kan? Ini Syam. Satu lagi? Rihlatul syita'i was-saif. Satu lagi ke Yaman. Kaum Ad kat mana? Yaman. Kaum Samud di tengah jalan ni. Ini Samud. Jadi bila orang Mekah nak pergi ke Syam, dia lalu tak kawasan Samud. Ini maksud tamurruna. Musbihina, di waktu pagi. Wabillaili, dan waktu malam. Jadi mereka nampak tak kesan umat yang Allah binasa? Tapi mereka beriman tak? Tak. Sebab tu Allah kata, afala taqilu, kamu tak berakal ke? Kamu dah nampak. Ini maksud tabayyan, jelas. Kesan kebesaran Allah jelas dalam perjalanan mereka ke Syam dan ke Yaman. Mana Allah nak mencela, dah nampak, dah jelas, tapi masih belum beriman. Kalau kita macam kita tak nampak kan, ramai yang tak pergi kat sana, kita pun tak beriman. Okey tak? Sebab kita tak nampak. Okey ke tak? Apa dia? Mana nampak? Kita pergi, saya pun tak pergi ni Yaman. Kalau saya tak pergi, saya tak nampak dan saya tak beriman. Okey ke tak? Okey. Kenapa tak okey? Allah mencela siapa ni? Yang jelas, yang lalu, yang nampak. Kita tak nampak, kita tak lalu. Dan kita tak beriman. Okey ke tak? Kenapa tak? Apa dah? Tapi kita tak nampak. Kita baca tak ayat Quran? Jelas tak nampak? Dan saya selalu pergi peta ni, jelas tak? Tak beriman, teruk. Boleh faham? Sebenarnya cerita, kalau kita pergi tempat ni, dengan kita dengar cerita daripada Al-Quran, yang mana lebih meyakinkan sepatutnya? Quran. Kadang-kadang kita pergi kan, kadang-kadang salah tempat kan. Sebab tu orang cari gua kafir kan, ada 3 tempat. Turki pun ada, Jordan pun ada, kata Mesir pun ada. Yang mana satu? Tapi kalau dengar cerita dari Quran, mesti betul, mesti tepat. Jadi kalau dah faham cerita dari Quran, tak beriman juga, afala taqilu, tak ada otak ke? Okey. Kemudian wazayyana. Wazayyana dan zayyana telah menghiasi. Kenapa ni orang musyrikin Mekah dan nampak Quran pun turun pada mereka kan? Sepatut mereka beriman. Apa sebab, apa punca? Ini sebabnya. Telah menghiasi lahum, bagi mereka, syaitan. Syaitan ni apa makna? Syaitan siapa? Siapa syaitan? Ialah siapa dia? Siapa dia tu? Ialah makhluk apa? Orang ke, jin ke, malaikat ke? Makhluk halus.
Habis kita makhluk kasar. Daripada golongan? Okey, kita mungkin tak jadi syaitan. Kita orang, tapi mungkin tak jadi syaitan. Boleh. Jadi syaitan ni sebenarnya bukan jin. Syaitan adalah sifat. Syaitan apa makna dia? Yang jauh dari rahmat Allah. Siapa saja yang buat maksiat, dia syaitan. Bila buat maksiat, jauh daripada rahmat Allah. Tapi maksud syaitan di sini, dia lebih kepada jin. Apa kerja syaitan ni? Iaitu menghiaskan manusia a'malahum. Amalan mereka. Amalan siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Bila syaitan menghiaskan amalan tu asalnya baik ke tak? Kenapa pula baik? Kalau dah baik, tak payahlah hias. Amalan buruk lah. Syaitan akan hiaskan amalan yang buruk, amalan jahat, dan dihiaskan supaya nampak baik. Apa amalan orang musyrikin yang syaitan hiaskan? Contoh sembah berhala. Syaitan kata apa? Kamu bukan sembah berhala, kamu sembah Tuhan. Berhala hanya sebagai itu hias. Syaitan pula hiaskan amalan kita apa dah? Kamu buat dosa kecil je, nanti ambil wuduk, padamlah. Betul? Kamu buat dosa besar pun, lepas ni bertaubatlah. Kan Allah tu Maha Pengampun. Kenapa nak pergi kelas tadabbur awal-awal? Lepas pencil lah, umur masih panjang. Betul? Sebab tu ramai yang masuk kelas tadabbur adalah, saya tak cakap. Tu kecil hati orang muda tu, ramai orang muda kat belakang tu. Kadang-kadang kita melewatkan solat. Bagus tak? Tak bagus. Tapi syaitan bagi nampak bagus. Macam mana? Kan Allah bagi masa solat zuhur tu ada 4 jam. Makna Allah tu rahmat, kasih sayang. Kan? Jangan kaluk-kaluk. Relax, tenang. Kan? Kadang-kadang kita mengantukkan kita nak solat. Syaitan kata apa? Kalau solat dalam mengantuk, tak khusyuk. Allah tak terima solat, sia-sia. Tidur dulu. Betul? Biasa dengar bisikan macam tu. Biasa kan? Jadi bila dia hias, mana amalan ni? Buruk. Macam Allah kata apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah kata kami hiaskan langit dengan masabih. Apa makna masabih? Bintang. Jadi langit sebelum ada bintang, cantik tak? Cantik ke tak? Taklah, sebab tu Allah hias. Biasa tak kita tengok langit tanpa bintang dengan langit berbintang? Biasa? Tengok ke tak? Tengok. Jadi apa-apa saja perhiasan ialah kepada benda yang tak cantik. Jadi siapa yang berhias makna dia memang tak cantik. Betul? Okey. Lepas syaitan menghiaskan amalan buruk nampak cantik, kemuncaknya apa? Wasaddahum. Lalu dia menghalang. Ini tujuan besar. Menghalang mereka anis sabil, dari jalan. Jalan apa ni? Tengok. Dia target dia nak halang manusia daripada jalan Allah. Supaya orang tak kenal Allah, orang tak sembah Allah. Prosesnya apa? Hiaskan amalan yang tak baik supaya nampak baik. Akhirnya orang tak solat, orang melewatkan solat, orang tak pergi kelas agama kan? Caranya ni. Okey? Kemudian wakanu, dan adalah mereka mustabsirin. Mustabsirin daripada basar. Apa makna basar? Basar penglihatan. Jadi mereka ni yang dihias oleh syaitan dan akhirnya tak beriman. Mereka ada tak mata. Mereka ada tak akal. Jadi apa yang Allah nak sebut?
Sepatut mereka ada akal, mereka nampak kebenaran. Jadi sebenarnya Allah nak mencela. Dah ada akal tapi masih tak nampak kebenaran. Lagi teruk. Kalau tak ada akal, tak beriman, okey. Binatang tak ada akal. Dia tak beriman, okey. Tapi kamu ada akal, boleh berfikir, ada Quran. Quran pula depan mata, kelas pun tepi rumah. Tiba-tiba masih tak beriman. Mustabsirin daripada, dia terjemah tu. Mereka berakal lah. Sebab tu Allah bila nak uji manusia, Allah bekalkan apa? Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an. Oh, last kali baru boleh sambung. Saya ingat nak sambung kat tengah. Allah kata apa? Sesungguhnya kami cipta manusia daripada setitik air mani. Untuk apa? Lina beluakum, untuk menguji mereka. Sebab kami nak uji, faja'alnahu, kami jadikan dia sami'an, mendengar, dan basiran, melihat ataupun berfikir. Sebab apa? Kami nak uji. Tengok-tengok dah ada pendengaran, ada akal, ada penglihatan, tapi mana teruklah, lebih teruk daripada binatang. Okey. Wa Qarun, dan Qarun. Qarun baris apa? Cuba tengok baris apa? Qarun baris apa? Na ke Nu? Na kan? Cuba tengok bahasa Arab. Dia bahasa Arab kalau kita belajar, dia permulaan ayat, permulaan perkataan, biasa baris apa? Kalau di awal tu, baris atas. Kalau kita angkat takbir, Allahu akbar ke Allah ha akbar? Kalau kita puji Allah, alhamdulillah ataupun alhamda. Biasa isim di awal jumlah mesti baris depan. Sebab dia panggil apa? I'rab apa? Siapa jawab tadi? Mubtadah kan? Baris depan. Tapi yang ni kenapa baris atas? Qaruna, Hamana. Oh, ada tertinggal satu perkataan. Fir'aun kan? Fir'aun. Wa Fir'auna. Fir'aun dulu kan? Wa Fir'aun wa Haman. Kemudian apa dia? Walaqad ja'ahum Musa. Okey. Jadi baris atas. Sebelum ni pun baris atas ni Adan. Sepatut Adu. Ini menunjukkan apa? Dia bersambung dengan ayat sebelum tu. Kalau sebelum tu kami binasakan kaum Lut. Sambungannya apa? Dan juga kami binasa Ad. Kami binasa Samud. Sini pun baris depan, sambung. Kami binasa juga Qarun. Kami binasa Fir'aun dan Haman. Boleh? Qarun dan Fir'aun dan Haman. Okey. Kenal tak tiga-tiga ni? Qarun siapa? Dia hidup zaman siapa? Nabi Musa. Apa Allah gambarkan kekayaan dia, Allah sebut macam mana? Gambaran kekayaan dia. Bawa kunci kita pun bawa kunci. Apa beza kunci kita dengan kunci dia? Kuat sikit. Apa beza kunci kita dengan kunci Qarun? Apa dia? Kita buat sendiri. Tapi itu tak menunjukkan kekayaan. Mungkin kunci kita, driver kita bawa. Bukan. Kunci bukan emas. Tak ada. Ni unta lagi tak ada dalil ni. Allah sebut dalam surah surah apa? Al-Qasas. Kunci
kekayaan Qarun dipikul oleh beberapa ramai lelaki yang perkasa. Allah tak kata harta dia 10 bilion, tak. Allah nak gambarkan harta Qarun ni, kunci gedung dia dipikul oleh ramai lelaki yang Mana kunci dia besar ke kecil? Ringan ke berat? Kalau kunci besar, gedung, ada tak kunci lebih besar daripada gedung? Tak ada kan? Okey, kunci rumah kita besar ni, rumah besar mana? Kalau kunci besar ni, rumah besar mana? Besar rumah kita lah. Kalau kunci besar rumah, gedung besar mana? Tak boleh nak bayangkan. Tak boleh nak bayangkan. Siapa yang bagi ni? Allah. Allah bagi pada siapa ni? Orang yang beriman pada dia ataupun yang menentangnya? Kenapa Allah bagi harta yang gila-gila banyak kepada musuh dia? Apa pengajaran? Kita solat, puasa, pergi umrah, kelas tadabbur 5 tahun, kunci kecil je. Kenapa? Apa pengajaran? Apa pengajaran? Kuat sikit. Pengajarannya ialah, siapa yang kaya, belum tentu dia baik. Buktinya apa? Yang Allah bagi kaya melimpah-limpah, bukan orang yang baik. Jadi kekayaan bukan satu kebanggaan. Kalau kekayaan satu kemuliaan, Allah tak akan bagi harta yang kaya kepada Qarun. Di antara Qarun dengan Nabi Muhammad, siapa lebih mulia? Tapi Allah bagi tak kekayaan pada Muhammad macam bagi pada Qarun? Tak. Adakah Nabi Muhammad hina? Tak. Jadi ramai yang tersilap faham, iaitu ada harta banyak, dia mulia, dia hebat. Salah. Sebab tu bila Allah bagi harta banyak, terus kita ingat pada Qarun. Bila harta banyak, terus ingat pada Qarun. Apa dia? Mulia ke aku? Dengan sebab harta banyak. Kalau mulia, Qarun lebih mulia daripada aku. Sebab harta dia? Sebenarnya harta bukan kemuliaan. Harta adalah ujian. Boleh? Okey. Jadi, Allah bagi contoh Qarun, Allah binasakan. Sebab apa? Ada sebab ni Allah sebut. Allah binasakan Qarun. Sebab apa? Sombong. Sombong sebab apa? Harta. Kebanyakan manusia sombong, puncanya harta seperti Qarun. Yang kedua, Firaun. Firaun siapa? Dia Firaun dengan Qarun sezaman tak? Sezaman tak? Satu bangsa tak? Firaun bangsa apa? Qarun bangsa? Kibti, betul. Bangsa Kibti. Qarun? Allah sebut dalam Quran. Wa kana Qarun min qaumi Musa. Adalah Qarun daripada kaum Nabi Musa. Makna bangsa apa? Bani Israel. Bani Israel. Dan Firaun ni bangsa Kibti. Apa pula masalah Firaun? Sombong, mengaku Tuhan. Apa punca? Kuasa. Yang ni rosak sebab harta. Yang ni rosak sebab kuasa kerajaan. Yang ketiga, Haman. Siapa Haman? Siapa Haman? Apa dia? Menteri. Menteri kepada siapa? Firaun. Jadi Haman dengan Firaun, punca rosak sama. Jawatan besar, kuasa kerajaan, dua-dua ni rosak. Dan bila sombong, Allah binasakan. Dan punca mereka sombong, ada sombong sebab harta banyak, ada sombong sebab pangkat, ada sombong sebab kuasa ataupun kerajaan. Betul? Sebab tu ramai ada kerajaan, ada kuasa. Sombong tak? Sombong, dia lantik koroni dia je. Orang macam kita tak lantik walaupun layak kan? Satu hadis sebagai peringatan. Dalam satu hadis sahih Nabi kata, man hafaza ala salawat
kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafizha lam yakun lahu nuran wa burhanan wa najatan wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Okey, cuba tengok. Man hafaza, siapa yang jaga ala salawat, solat. Siapa jaga solat 5 waktu, awal waktu, khusyuk. Kanat lahu, adalah bagi orang ni nur, cahaya, wa burhan. Burhan apa dia? Burhan, bukti. Bukti. Wa najatan, dan keselamatan. Di mana ni? Cahaya, bukti dan keselamatan. Yaumal qiyamah. Jadi kalau nak cahaya, nak burhan, nak najat, kena jaga solat. Okey? Kemudian Nabi kata, wa man lam yuhafizha. Siapa pula tak jaga solat? Mungkin dia solat tapi tak khusyuk, lewat. Cepat. Maka lam yakun lahu nur. Dia tak ada cahaya di akhirat. Wa burhan, tidak ada hujah. Wa najat, dan tak akan selamat. Dan kemuncaknya Nabi kata, wa kana ma'a Qarun. Dia akan dihimpun bersama Qarun. Wa Fir'aun, wa Haman, dan Ubay bin. Okey, 3 ni kita dah tahu. Ubay bin Khalaf siapa? Ubay bin Khalaf, seorang tokoh perniagaan di Mekah, seorang tokoh musyrikin yang terkenal dalam perniagaan. Kenapa ni? Orang yang tak jaga solat, mungkin dia puasa, mungkin dia pergi haji, tapi tak solat. Di akhirat tempat dia lebih kurang, bukan lebih kurang, bersama. Kenapa? Kenapa Nabi buat contoh 4 ni? Sebab Nabi nak beritahu, biasa orang yang tak jaga solat, salah satu puncanya harta banyak, macam Qarun. Maka di akhirat dia akan bersama Qarun. Siapa yang dilalaikan oleh harta banyak sampai tak solat ataupun solat tak betul, dia di akhirat bersama Qarun. Okey, siapa yang dilalaikan daripada solat disebabkan kuasa, dia akan dihimpunkan bersama Fir'aun. Siapa yang dilalaikan oleh jawatan dia, menteri ke apa ke, meeting je kan, solat lambat, dia duduk bersama siapa? Haman. Jadi nak jadi menteri lagi. Kemudian Ubay bin Khalaf, kalau dia sibuk sampai tak solat ataupun lambat solat sebab berniaga, di akhirat duduk bersama Ubay bin Khalaf. Oh, ada tak orang puasa, pergi haji, tapi tak solat? Ada. Dia lebih kurang Fir'aun. Dia lebih kurang Ubay bin Khalaf. Nampak tak? Makna apa? Pentingnya solat. Kalau tak solat, jatuh harga nilai kita. Lebih kurang Fir'aun je. Fir'aun umrah pun tak, haji pun tak, puasa pun tak. Kita puasa juga, cuma tak salat. Sama dengan Fir'aun. Betul? Ramai tak orang ada jawatan besar sampai lewatkan solat? Ramai kan? Ramai. Menteri-menteri. Biasa menteri-menteri ada tak solat awal waktu di masjid? Ada ke tak? Ada tak? Takkan tak kenal menteri sendiri? Kan? Susah. Kita kadang-kadang bukan menteri pun, ketua kampung je, itu pun kadang-kadang melewatkan solat. Kalau ketua kampung tak jaga solat, duduk dengan siapa?
Apa pula? Dia ketua kampung, bukan ahli perniagaan. Haman. Ha? Okey. Jadi kalau suami kita tak salat sebab berniaga apa? Goreng pisang je, bagi tahu. Abang akan bersama Ubay bin. Okey. Kalau ikut susunan, Qarun dengan Firaun ikut kedudukan lah. Mana lebih tinggi antara tiga ni? Qarun, Firaun, Haman. Ha? Tapi Firaun nombor berapa disebut ni? Kenapa disebut Qarun dulu? Sedangkan pangkat lebih besar ialah Firaun. Tengok terdebur. Apa dah? Harta. Makcik nak jadi Perdana Menteri ke nak jadi orang kaya? Sungguh besar cita-cita makcik. Allah nak sebut kelebihan keturunan. Qarun daripada Bani Israel, dia ada kelebihan. Walaupun dia jahat. Jadi Allah sebut ikut kelebihan, bukan kelebihan harta. Bukan kelebihan pangkat, tapi kelebihan bangsa. Kan Bani Israel bangsa yang terbaik. Okey. Antara Firaun dengan Haman, mana lebih berkuasa? Firaun, Allah sebut Firaun dulu, kemudian Haman. Okey. Jadi ada maksud tu, susunan. Okey, soalan. Nabi ada sebutkan, aku diberi 5 kelebihan yang Allah tak bagi pada semua para nabi dan rasul sebelum. Tahu kan? Apa kelebihan tu? Nabi beritahu, aku diberi 5 kelebihan oleh Allah yang Allah tak bagi pada semua para nabi dan rasul sebelum aku. Ada 5 kelebihan khas untuk Nabi Muhammad. Siapa tahu? Tak, Nabi lain pun ada kitab. Satu, Allah bagi syafaat pada Nabi Muhammad. Satu. Yang pada Nabi lain, tak dapat. Yang kedua, harta rampasan halal bagi Nabi. Tapi bagi Nabi sebelum ni, harta rampasan haram. Sebab itulah Nabi sebelum ni, kalau berperang dan menang, dapat harta rampasan, apa mereka buat? Mereka letak kat tengah-tengah dan akan dia sambar peti. Semua terbakar hangus. Seorang pun tak dapat. Tapi Nabi Muhammad halal harta rampasan. Okey, 2. Yang ketiga? Aku dijadikan bumi ni semuanya suci dan bersih, boleh untuk aku solat. Nabi-nabi dahulu kalau nak sembah Allah mesti tempat khas, bukan semua tempat. Itu nikmat umat Nabi Muhammad. Kita musafir nak solat tepi jalan, kat kedai, kat airport, semua boleh. 3 ke 4 lah? 3 kan? Ya ke 4? Semua para nabi diutuskan kepada kaum mereka khusus, tapi aku diutuskan semua kaum. Boleh? Okey. Sekarang Nabi Musa, kalau ikut hadis Nabi tadi, Nabi Musa diutuskan kepada siapa? Siapa? Tapi Firaun ni bangsa apa? Firaun bangsa apa? Kipti, bukan Bani Israel. Jadi bercanggah tak? Nabi Muhammad kata semua nabi sebelum dia diutus pada kaum mereka sendiri. Tapi kalau ikut ni, Musa pun diutuskan juga kepada bangsa, bukan kaum dia. Macam mana nak jawab? Boleh faham soalan? Cik, dah faham soalan? Makcik yang suruh ulang soalan tadi. Faham kan? Okey, apa jawapan dia? Kadang-kadang ayat macam ni, soalan macam ni boleh menyebabkan orang kata, tengok Islam bercanggah ayat Quran. Kan? Nabi cakap lain, Quran cakap lain. Tak boleh jawab kan? Sebenarnya saya pun tak boleh jawab. Tapi bila baca tafsir ulama, saya boleh jawab. Saya ada jawapan. Jawapannya yang pertama, yang Nabi kata, semua Nabi sebelum ini diutuskan kepada kaum masing-masing hanyalah sebagai kebiasaannya. Kebiasaan pada kaum masing-masing.
Kalau ada bangsa lain itu luar biasa. Boleh faham? Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, memang betul Nabi Musa diutus pada kaumnya Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa juga berdakwah pada Firaun? Sebabnya selagi Nabi Musa tak dapat berdakwah pada Firaun, Nabi Musa tak dapat berdakwah pada Bani Israel. Tahu kenapa? Sebab Bani Israel duduk dalam negeri Firaun. Dan Bani Israel dicengkam, dihina oleh Firaun. Anak lelaki dibunuh. Yang perempuan dijadikan hamba. Jadi selagi Nabi Musa tak bebaskan Bani Israel daripada kuasa Firaun, Nabi Musa tak boleh berdakwah. Boleh faham? Okey. Walaqad ja'ahum dan pasti sesungguhnya ja'a telah datang kepada mereka Musa telah datang pada mereka. Tengok, siapa datang pada siapa? Musa datang kepada ni Qarun, Firaun dan Haman, kan? Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Musa datang pada mereka. Makna kalau nak berdakwah kena pergi, jangan kalau Musa tak kat rumah, Firaun pergi tak rumah Musa nak dengar tazkirah? Sekarang ramai tak pendakwah tunggu orang jemput, kan? Itu pun kalau dibayar. Betul tak cara tu? Tak betul. Pendakwah kena datang. Dan datang pada siapa ni? Bukan orang biasa, bukan JKK, bukan ketua bahagian ni. Ketua kerajaan. Allah kata, izhab, pergi ke istana Firaun. Jangan WhatsApp je. Jangan hantar mesej je. Pergi berjumpa. Betul tak? Itulah dakwah yang sebenar. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, saya dakwah melalui mesej je. Tak cukup. Itu kebetulan ada mesej je. Kalau tak berdakwah pun. Betul tak? Dia didakwah kena bersemuka. Biar maklumat tu sampai dengan jelas. Okey, kemudian Al-Bayyinat. Musa datang, tangan kosong ke bawa bekal? Musa datang kepada Firaun Qarun, bawa bekal ke tangan kosong? Bekal apa? Bayyinat. Apa makna bayyinat? Bayyinat ni keterangan. Tapi apakah itu keterangan yang dibawa oleh Musa? Apa dia? Keterangan ni makna bila Nabi Musa cakap, orang tak boleh nak tolak bahawa Nabi Musa adalah utusan Allah. Iaitu mukjizat. Sebab tu hikmah Allah hantar setiap Nabi mesti ada. Itu bijak Allah. Kalau Allah hantar Nabi tak ada mukjizat, tak ada bayyinat, orang akan tolak dan orang tu tak bersalah. Sebab apa kami tak beriman? Sebab apa bukti kamu Nabi? Boleh faham? Jadi bekalan dakwah yang paling besar pada mesti bawa bayyinat. Bawa bayyinat. Kita nak cakap pasal Islam, bawalah dalil, bawalah bukti, jangan cakap kosong. Kemudian apa berlaku pada tiga ni ataupun kaum Firaun? Fastakbaru. Lalu mereka istakbaru apa? Sombong. Fil ardi, di muka bumi. Dan kita tahu apa sebab mereka sombong. Sebab dia bukan semestinya, tapi kebiasaannya orang kalau ada harta dia sombong. Betul tak? Mana ada orang kaya pergi ke kampung cari orang miskin? Sebab sombong lah. Betul? Sedikit sekali orang kaya sanggup pergi berjalan jauh, cari orang miskin, duduk dengan orang miskin, bantu orang miskin. Kan? Sebab sombong lah. Yang kedua sebab kuasa. Sebab tu masa Allah sebut kisah
Nabi Ibrahim dengan Namrus. Kan? Allah kata apa? Wa iz qala Ibrahim, apa dia? Surah Baqarah tu. Kisah Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrus. Tak ingat Kalau saya ingat, saya beritahu dah. Wa iz qala Ibrahim. Bukan, atas lagi sebelum dia. Atas lagi sebelum tu. Bukan, muka surat lain. Muka surat lain. Bukan muka surat tu. Dah awal-awal lagi. Ni. Juzuk yang kedua, muka surat yang kedua, sebelah atas, sebelah kanan. Juzuk yang kedua, muka surat kedua, sebelah kanan dan atas. Itu muka surat ketiga. Ini juzuk kedua. Bukan, silap saya, juzuk ketiga. Sorry. Juzuk ketiga, muka surat kedua. Bawah sikit. Lepas tu. Alam tara. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulk. Okey. Cuba kita terjemah. Allah tanya, bukan nak jawapan tapi nak buka minda. Kamu tak lihat ke wahai Muhammad kepada orang yang haja, yang berdebat dengan Ibrahim. Berdebat tentang apa ni? Apa topiknya? Tentang Tuhan. Dia semua masalah pasal Tuhan je. Satu beriman, satu itu je. Dan orang yang berdebat dengan Ibrahim ni yang tak beriman, siapa? Allah tak sebut siapa. Nama apa? Allah tak sebut. Ya Allah sebut apa dia? An atahullah. Orang ni Allah beri kepadanya mulk. Kerajaan. Pengajarannya, kenapa Allah tak sebut nama? Kenapa Allah tak sebut siapa? Allah hanya sebut orang tu ialah Allah bagi kerajaan. Apa maksud? Punca dia sombong, punca dia berdebat dengan Ibrahim, punca dia tolak Allah ialah kerajaan. Boleh faham? Nama tak penting, tapi penting ialah apa punca orang itu sombong. Kerajaan. Sama kan? Di situ yang ada kerajaan siapa? Firaun. Boleh? Jadi nak lagi kerajaan? Tak payahlah. Tak payah. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa ma kanu, dan tidaklah mereka itu sabiqin. Apa makna sabiqin? Sabiqin di sini maksudnya terlepas daripada azab. Ni, Qarun, Firaun, Haman, bila dia kufur pada Allah, Allah kata apa? Tak mungkin mereka terlepas daripada azab. Tak ada siapa yang menentang Allah, melainkan kesudahannya akan diazab Allah. Boleh? Cuba sebut seorang je yang engkar perintah Allah dan terlepas daripada azab Allah. Ada tak? Tak ada. Kecuali dia bertobat. Kalau tak kena kat dunia dan tak bertobat, pasti kena di akhirat. Sebab apa? Ini menunjukkan apa ni? Tak ada seorang pun yang melawan Allah terlepas azab. Menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan Allah.
berapa ramai manusia akan bilion, tapi tak ada seorang pun terlepas. Semua akan dihukum. Kita hebat macam mana, ada kuasa macam mana, ramai polis, ramai tentera, kadang-kadang penjenayah terlepas. Betul tak? Apatah lagi penjenayah daripada pihak kerajaan. Betul? Ramai tak terlepas. Tapi Allah tak. Walaupun begitu ramai manusia, tak ada seorang akan terlepas. Okey? Habis. Sampai ayat 39. Tahu tak kenapa saya sebut 4 sahaja? Sebab yang kelima saya lupa. Apa yang kelima? Fatihah? Bukan. Betul. Jazakallah khair. Yang kelima, kalau umat-umat dahulu Allah binasakan terus on the spot. Tapi umat Nabi Muhammad Allah minta supaya tangguhkan azab dan Allah perkenankan. Itu yang kelima. Kalau Allah hukum kita macam umat dahulu, ramai tak jadi kera dan babi? Ramai tak? Ramai tak kena petir? Ramai. Okey. Terima kasih ikut sunnah Nabi. Apa dia? Gantikan terima kasih dengan jazakallahu khairan. Sebut sikit makcik. Oh, tahu pun. Okey, saya balas balik wa anti. Tak, bukan wa iyyaka. Wa anti fajazakillahu khairan. Sunnah Nabi. Itu doa tu. Semoga Allah bagi kebaikan pada kamu. Dan saya pun balas. Semoga Allah juga balas kepada makcik dengan kebaikan. Wa iyyaki tak berapa sunnah lah. Tidak ada dalil. Ada dalam buku tu kan? 66 doa ada. Saya tak nak ulang. Beli buku ni. Ada dalam buku ni. Kalau saya ulang dapat satu je doa. Kalau beli tu ada 66 doa. Ada dah. Ada dalam tu. Bila orang buat daripada kita kata jazakallahu khairan dan kita balas, orang balas, beli buku. Okey, ada soalan ke? Kalau suami kita pergi ke masjid sembahyang jemaah, kan orang perempuan disunatkan ataupun tak galakkan pergi masjid lah. Adakah suami kita tu dapat 7 kali ganda pahala tu, kita pun dapat sama? Saya memang ada orang cakap macam tu, tapi bila saya cari dalil, saya tak jumpa dalil. Kita apa yang suami buat tu dekat masjid, apa semua kau dapat pahala. Jadi macam seolah perempuan ni duduk je dalam rumah, senang dia dapat pahala banyak ganda. Oh, senangnya. Taklah bila saya Tengok, okey. Pertama, jawapannya tak ada dalil. Yang suami pergi masjid dapat jemaah pahala 27, isteri kat rumah dapat juga. Sehingga sekarang saya tak jumpa dalil, okey? Yang kedua, Nabi kata apa? Solat yang terbaik wanita ialah bila dah terbaik, nak apa lagi 27? Faham tak makcik? Ni fitnah angka. Nabi kata terbaik, dia nak juga 27. Dia nak pergi juga masjid. Nabi kata afdal, terbaik. Satu, dua. Yang ketiga, Nabi kata perempuan ni sebenarnya lebih mudah nak masuk syurga daripada lelaki. Lebih mudah. Tapi akhirnya yang paling ramai masuk neraka wanita. Benda mudah jadi susah. Nabi kata siapa yang mana-mana wanita solat 5 waktu.
puasa bulan Ramadan. Okey ke? Okey lagi. Ayat dengar yang ketiga. Dengar cakap suami. Jangan bantah. Selagi mana tak bercanggah, jangan bantah. Yang keempat, jaga maruah suami bila suami keluar. Jaga maruah suami, orang luar tak kenal, jangan bagi masuk. Jangan duduk bercakap telefon 1 jam dengan suami jiran. 4 benda, Nabi kata apa? Balasannya, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Ya Allah. Pintu syurga ada berapa? Nah, baru je sebut 8. 8. Ada pintu babus sedekah. Untuk siapa? Orang yang selalu bersedekah. Pintu lain dia tak boleh masuk. Ada babur rayyan. Untuk orang yang suka berpuasa sunat. Orang yang tak suka puasa sunat tak boleh masuk pintu tu. Tapi wanita buat benda ni, dia boleh masuk semua pintu. Hebat tak? Hebat. Mudah tak wanita nak masuk syurga? Mudah tak? Tapi kenapa ramai masuk neraka? Kenapa? Ni, dalam 4-4 ni Nabi kata ramai wanita masuk neraka. Yang ketiga masalah ni, suka mengingkari kebaikan suami. Bila silap sikit je, abang tak pernah buat baik langsung. Walaupun kahwin dah 50 tahun. Silap satu je. Betul kan? Betul kan? Ada pengalaman tak? Betul. Kadang-kadang wanita, sebab kedua, Nabi kata wanita ramai masuk neraka sebab taksurna al-la'nah. Wanita ni banyak menggunakan perkataan wallahi. Sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wallahi. Betul kan? Oh, tak betul orang lain lah. Dia orang Arab biasa. Orang Arab biasa. Wallahi saya buat. Wallahi saya. Jadi dua benda penyebab utama ramai wanita masuk neraka. Kemudian ada seorang isteri sahabat, isteri Abdullah bin Mas'ud, bila mendengar dia takut. Dia kata, "Ya Rasulullah, ada tak solusi untuk aku mengelakkan daripada termasuk kumpulan yang ramai masuk neraka?" Nabi bagi solusi, iaitu perbanyakkan sedekah. Jadi isteri Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab, dia terus balik rumah, dia ambil barang kemas dia, dia keluar. Suami dia tanya, "Nak ke mana?" "Aku nak sedekahkan barang kemas aku." Kenapa? Sebab Nabi kata untuk selamatkan diri daripada masuk golongan yang ramai wanita masuk neraka, kena perbanyakkan sedekah. Tengok, tadabbur, terus masuk ke hati, terus bertindak. Kan? Kita kalau orang bagi tahu kelebihan sedekah, bila kita start mula sedekah? Apa pencen ni kan? Okey. Boleh makcik? Makcik apa? Kak. Muda lagi. Berapa umur? Muda lagi. Memanglah, saya memang muda. Kak tak beritahu pun semua orang dah tahu dah. Okey, ada soalan lain? Kalau macam saya, suami saya dah tak ada. Jadi saya rasa yang tadi suami pergi masjid, suami mana? itu sebab saya dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan. Bila saya kata jomlah ke masjid, dia kata suami saya dah pergi. Dia kata okeylah, jadi kat rumah dia dapat semua. Jadi bagi saya rasa macam tak adil lah. Tak adil, no fair lah. Tapi dia mungkinlah ada alasan-alasan tersendiri kan. Tak. Ingat pada satu hadis je, Nabi kata wanita solat di rumah adalah terbaik. Cukup. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Dan kak ni nikmat sebab tak payah dengar cakap suami. Betul Ustaz, tapi saya rasa solat di masjid tu lebih rasanya lebih menggalakkan kita ataupun lebih banyak kita boleh beribadat berbanding di rumah. Sebab macam di rumah tu macam banyak tarikan lain, macam gangguan-gangguan lah kan. Boleh sebut contoh gangguan? Tak ada, macam katil lah. Macam saya rasa bila kita dah syaitan apa semua tu lah kan. Tapi kita perasaan kita tu lebih di masjid kita tak boleh baring kan. Jadi kalau macam di rumah tu kita tak apalah, baring bersama-sama zikir tu kata lah apa semua kan. Jadi saya rasa lebih seronok di masjid. Adakah itu
macam kerugian bagi saya. Sebab saya memang suka tiap-tiap waktu macam mungkin kan saya suka nak bangga diri sebab saya lah orang seorang yang wanita yang pergi ke masjid waktu asar waktu. Tu dah bangga diri tu. Bukan tak. Saya nak tahu sama ada perbuatan saya itu adakah proper ke tak perbuatan saya dia. Sebab saya rasa ada masa saya pergi. Okey. Kak umur berapa tadi? 62? Masih cintakan katil ya? Tak puas tidur 62 tahun? Okey. Kak rasa di masjid ibadat lebih kita dapat ada lebih. Saya nak bagi tahu itulah bisikan syaitan. Itulah bisikan syaitan. Nabi cakap apa? Wanita afdal solat di rumah. Dia kata apa? Di masjid lebih. Bercanggah tak dengan cakap Nabi? Nabi takkan tak tahu ada wanita tua mungkin lebih baik daripada masjid, kan? Takkan Nabi tak tahu Nabi ni pendidik yang terbaik. Dia rasul untuk sepanjang zaman. Kalaulah Nabi tahu wanita bila tua baik ke masjid, Nabi akan buat ayat macam ni. Salat wanita terbaik ialah di rumah kecuali bila tua. Tak ada kecuali. Tak ada kecuali. Kenapa Nabi kata wanita lebih baik di rumah? Dan di rumah pula lagi baik dalam bilik dia. Dalam bilik dia pula lagi baik tempat khas beribadat. Kenapa? Apa rahsia dia? Sebab Nabi tahu wanita ni bila keluar mesti ada fitnah. Lagi dia sembunyi, lagi bagus. Lagi jauh daripada fitnah. Lagi jauh daripada fitnah, lagi ikhlas. Lagi cantik ibadat dia. Bila kita keluar, wanita walaupun tua, kadang-kadang niat nak jumpa kawan. Kadang-kadang ada je niat, ada 1000 niat. Betul tak? 1000 tujuan. Kadang-kadang seronok sebab masjid. Nabi kata di rumah. Kadang-kadang keluar tu pakai pakaian kan. Pilih pakaian. Hari ni lain, besok lain. Kenapa? Takut orang kata pakai pakaian sama je. Bertukar tak niat? Bertukar. Jadi bisikan syaitan akhirnya. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Ahzab. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Hendaklah kamu berada di rumah kamu. Kalau nak keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau terpaksa keluar ada urusan, jangan berhias bagaimana orang jahiliah. Nak pakai tu lah, nak pakai ni lah. Kadang-kadang tengah jalan nak pergi masjid ada orang menjual, beli. Padahal tak perlu pun. Lepas tu jumpa kawan. Tengok kain Telekom, beli kat mana ni? Boleh tak tolong beli kat saya? Dia dah ada 2 dah. Contohlah, kadang-kadang benda macam tu kita tak perasan mengganggu ibadat kita. Tapi kalau dah kat rumah, langsung tak ada fikir dah. Kawan ke, benda ke, fokus pada Allah. Sebab itulah, isteri Nabi, nama dia Saudah binti Zam'ah. Dia dah tua. Ni Nabi kahwin setelah Khadijah. Lepas Nabi kahwin Saudah, yang tua dan anak ramai, Nabi kahwin Aisyah. Aisyah ni muda dan cantik. Jadi bila Nabi kahwin dengan orang muda dan cantik, Saudah rasa macam dia akan dipinggirkan. Maka dia tak nak Nabi ceraikan dia, maka dia bagi giliran dia kepada Aisyah. Janji Nabi jangan ceraikan dia. Lepas tu ikut riwayat, lepas tu dia banyak duduk dalam rumah je. Walaupun dia tua. Dan dia tak keluar sehinggalah mayat dia keluar. Faham? Percayalah perempuan lagi duduk dalam rumah, lagi selamat iman dia, lagi selamat daripada fitnah. Percayalah. Percaya cakap Nabi. Kadang-kadang kita perasan kan, duduk di masjid banyak ibadat lah. Kadang-kadang itu bisikan syaitan. Okey? Wallahu a'lam. Salat tarawih okey lah. Sebab salat tarawih ni sepatutnya lama, kan? Tapi bila kita solat seorang, lepas tu pula kita hafal 3 kul. Jadi tak ada kemanisan solat tarawih seorang-seorang kat rumah. Jadi masa solat tarawih bolehlah solat di masjid untuk solat tarawih. Mungkin di masjid kita dengar imam baca panjang, kan, 1 juzuk lebih khusyuk, kan? Dengan suara pula merdu. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau macam katakan macam ibu yang dah tak ada suami kan, yang dah berumur, lalu dia akan pergi ke pondok lah, pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau macam ibu-ibu yang dah berumur, yang tak ada suami, kan sekarang ni macam dah jadi trend pula kan pergi ke pondok.
Jadinya kalau macam tadi kata solat di rumah tu lebih afdal. Kalau di pondok dia memang solat berjemaah tu memang macam wajib lah. Bukanlah wajib tapi macam wajib lah. Takkan duduk pondok sembahyang subuh kat rumah tak guna juga kan. Jadi tu macam mana tu afdalnya tu. Sebab tadi afdalnya wanita ni solat di rumah kalau boleh dalam bilik. Tapi kalau di pondok-pondok tu macam kita memang akan keluar pergi ke berjemaah ke surau. Okey. Jadi yang asalnya ialah wanita terbaik di rumah. Okey? Tapi katalah dia kat rumah boring duduk sorang-sorang kan, anak pun tak ada dan mungkin boleh memudaratkan. Dia lara, dia tidur kan, tengok katil terus tertidur kan. Maka ketika itu dia dengan compel. Kalau duduk kat pondok, mungkin dia pergi kelas agama, katil pun tak ada kat pondok kan, nak tidur pun susah. Bila dia buat perbandingan duduk di pondok lebih baik agamanya, lebih baik ibadatnya, ketika itu lebih baik duduk di pondok lah. Tapi awas, kadang-kadang di pondok ni cara pengajarnya kadang-kadang tak menepati Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita mengajar bukan yang Nabi ajar. Dia ajar zikir-zikir doa yang bukan daripada mudarat tu, mudarat pada kita. Kita buat benda yang Nabi tak buat. Jadi berhati-hati, cek dulu. Tapi kalau kita boleh duduk kat rumah dan kita boleh belajar daripada rumah online kan, dan kita boleh penuhkan masa di rumah dengan ibadat dan apa saja amal yang terbaik, maka yang terbaik di rumah. Kemudian satu lagi, bila kita duduk kat pondok baru cergas, bila pergi ke masjid baru cergas. Sebenarnya kita lemah. Kita lemah. Kenapa? Ada kebergantungan kepada masjid. Sebab ada masjid baru kuat. Lemah tak kita? Lemah lah tu. Ada pondok baru kuat. Lemah lah. Orang yang kuat di mana-mana dia hebat. Apatah lagi dalam rumah sendiri. Okey. Boleh? Wallahualam. Ada lagi soalan? Tak ada? Ustaz, saya nak tanya ni ayat 167 lah. Ini dari segi Surah apa ni? Al-Imran. Al-Imran. Saya baca ayat ni. Saya nak tahu dengan sorok lah, bukan bahasa kan. Oh, bahasa Arab. Saya bacakan dia awal ayat tu, ayat 167. Waliya lamal ladzi nanafaku. Saya belum ni kan, nafaku ni apa infak. Jadi sebenarnya dia kat sini dia munafik. Ya. Jadi tolong Ustaz, buat sorok dia tu. Jadi maksud dia. Ali Imran 167. 167. Nafaku. Masih. Nak surah apa ni? I'rab ke apa ke? Okey, wal ya'lama fi'il mudhari'. Allazina isim mausul fa'il, isim mausul mabni 'ala fathih fi mahalli raf'in fa'il, dan nafaqu fi'il madhi, fa'il dia waw. Daripada fi'il nafaqa kalau seorang, kalau ramai nafaqu. Jadi nafaqu fi'il madhi, waw tu fa'il, dan jumlah nafaqu silah kepada allazi, silah mausul dipanggil. Okey? Nampak? Yang lain boleh faham? Oh, tak sampai. Jauh perjalanan, tak sampai-sampai. Okey, ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Macam kewajipan menuntut ilmu dalam satu keluarga ni siapa yang patutnya yang
yang kena ni lah, fokus untuk menuntut ilmu. Macam contoh macam kita dalam satu family, macam ketua keluarga tu tak berapa sangat nak ambil berat pasal menuntut ilmu, especially Al-Quran dan Sunnah ni kan. So macam kalau dalam satu family tu bukan ketua keluarga yang fokus on that, lepas tu macam isteri tu macam kita bagi peringatan lah. Terus macam remind sama macam kita remind dengan anak-anak macam solat sebenarnya kan. Kalau macam orang tak dengar ni, kita cuba macam apa, kita macam warning dia pasal azab Tuhan tu. Is it okay pasal boleh tak? Okey. Itu jawapan orang. Okey, pertama tanggungjawab mendidik keluarga adalah tanggungjawab suami ataupun bapa. Maknanya bapa wajib ajar anak dan isteri agama. Ramai yang dia faham tanggungjawab suami ataupun bapa hanya sediakan tempat tinggal, sediakan makan minum, kan? Sediakan keselesaan. Tak, ada satu lagi tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada itu, iaitu bagi agama pada isteri dan anak. Itu kewajipan suami. Apa dalil? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Macam mana nak jaga anak-anak kita, isteri daripada neraka kalau kita jahil agama? Jadi suami wajib berilmu. Kalau dia tak tahu, dia wajib belajar. Dan lepas dia belajar, dia kena ajar pada anak isteri. Sebenarnya ni, perempuan tak wajib datang kelas. Yang wajib suami, yang wajib bapa. Bila bapa ataupun suami datang kelas, balik rumah, dia kena ajar perempuan tu. Dia kena ajar isteri dan anak-anaknya. Perempuan tak sepatut datang kelas. Macam tu sepatutnya. Tapi dia suami tak datang, maka isteri kena jadi suamilah. Dan suami jadi isteri. Okey. Sebab itulah suami kalau tak berilmu berdosa. Kalau tak ajar anak isteri, dia kena cari guru mengajar. Kewajipan dia. Okey, saya tak ada ilmu, macam mana saya nak mengajar? Kamu kena cari guru. Kalau tak ada guru, kamu tak mampu nak bawa guru mengajar agama pada anak isteri, kamu kena bagi peluang isteri kamu, anak-anak pergi belajar. Tempat yang boleh dijamin keselamatan dan jaga batas-batasnya. Dia kena izinkan. Kalau dia tak izinkan, dia berdosa. Suami bukan kecil, bapa bukan kecil tanggungjawab dia. Okey? Bila dia tak datang belajar, tapi dia izinkan isteri. Isteri pula belajar. Maka isteri pula wajib bagi peringatan pada suami. Bang, tadi saya belajar, siapa yang solat lambat ataupun solat tak betul, dia akan bersama Firaun. Hadis Nabi, hadis sahih. Kena sebut hadis sahih. Kalau kita tak sebut, dia kata kamu ni memandai-mandai je, kan? Sebut dalil, sebut bukti. Dan bagi peringatan pada anak sama. Dia maaf, kadang-kadang kita selalu duk suruh anak, selalu marah anak bila tak salat, tapi tak pernah cakap Allah yang suruh. Kalau tak buat, Allah cakap macam ni. Jadi akhirnya anak rasa apa? Mak yang suruh, bapa yang suruh, mak yang warning, bapa yang warning. Tuhan tak kata apa pun. Cuba sebut ayat Quran daripada Allah. Orang yang tak salat macam mana, orang lewat, bagi tahu ini Allah cakap. Mak tak apa-apa, mak tak ada rugi apa pun. Tapi yang rugi kamu. Sebab bukan arah mak, bukan arah bapa. Ini daripada Allah. Boleh? Dan ingat Allah sebut, bila kita didik anak, kita bagi agama pada anak, kita suruh anak solat, satu pesanan daripada Allah yang ramai orang abaikan. Allah sebut dalam surah Taha ayat 132. Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah anak isteri kamu solat. Suruh, wajib. Mak bapak wajib suruh anak solat. Tapi satu lagi yang wajib dia tak buat. Yang suruh dia buat, satu lagi wajib dia tak buat. Apa dah? Allah kata wastabir 'alaiha. Lepas suruh wajib kamu sabar. Ini ramai yang tak buat. Lepas suruh marah, lepas suruh pukul. Kamu tak ikut perintah Allah. Macam mana anak nak dengar cakap kamu? Kamu pun tak dengar cakap Allah. Allah kata suruh dan sabar. Kamu suruh dan geram. Suruh dan pukul. Suruh dan merajuk. Betul tak? Geram betul anak bapak dia ni. Bapak dia tu suami akulah. Boleh faham? Ya Allah, kalau kita tak ada buat Al-Quran satu persatu, kita akan didik anak dengan tenang je, relax je, sabar je.
Lepas tu ingat pula kisah Nabi Nuh kan. Aku bukan Nabi. Kalau anak Nabi Nuh pun tak dengar cakap, kalau anak aku tak dengar cakap, kenapa aku nak geram sangat? Yang penting aku dah buat yang termampu. Okey, boleh. Jadi Kalau isteri tu dah belajar, sampaikan pada suami, suami marah pula. dah sampai pada suami. Suami marah. Tak suka lah. Macam nampak macam dia jadi ketua keluarga. Dia di bawah kak. Ego lah ego. Dia tak suka, dia marah tu bukan sebab cara kita. Bukan sebab bahasa yang kita gunalah. Kita cakap dalam lembut, bahasa persopan kan. Cuma yang kita cakap tu menyebabkan dia tak suka. Isi dia, point dia. Betul? Dia marah. Dia tak pukul kan? Dia tak pukul kan? Okey. Bersyukurlah nikmat sebab dia tak pukul. Asyah, apa suami dia buat pada dia? Seksa dan azab. Tapi sebab itulah dia sabar, dia jadi ahli syurga. Suami tak pukul kan? Bersyukur, sujud syukur. Ya Allah. Suami hanya marah aja. Biasalah, kan kita dah belajar tadi. Kebanyakan para nabi didustakan oleh kaum dia. Semua kaum tak suka pada nabi. Jadi kalau suami kita tak suka pada kita sebab kita bercakap kebenaran, biasalah kita bukan nabi. Tak jatuh derhaka. Ha? Tak jatuh derhaka lah bila suami tu marah. Dia marah, kenapa pula kita derhaka? Kita marah pada dia, baru kita derhaka. Tak, kita tak derhaka. Dia marah kita, kamu ni ustazah jadian. Abang, diam. Itu kita derhaka. Okey. Ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, lunch time. Kita cukup setakat ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, dan apa yang silap daripada saya dan tim saya minta maaf. Semoga ta'aruf kita, perhubungan kita akan kekal sampai ke surga insya-Allah. Insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.